Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Sentiasa jaga keselamatan agar kita dijauhi oleh sebarang penyakit dan oleh itu duduk dalam rumah, jangan pergi mana-mana. Hari ni saya nak beritahu sikit pasal rasuah. Semua orang rasa tahu rasuah tu apa, tapi tetap buat juga rasuah ni. Ada yang langsung tak tahu rasuah tu apa, tapi tak nak tanya, malu tanya orang lain rasuah tu apa. Dan akhirnya terlibatlah juga dengan rasuah tu. Rasulullah berkata, laknat pada pemberi rasuah dan yang menerima rasuah. Maknanya rasuah ni satu perkara yang berdosa besar. Rasuah ni apa sebenarnya kan? Semua orang tanya apa rasuah ni apa? Mengikut definisinya, rasuah ini adalah berikan sesuatu dengan tujuan yang membatalkan kelayakan mendapatkan hak ataupun yang membenarkan yang batil. Sebagai contoh, anda nak dapatkan satu projek ni, yang mana projek ni anda perlu bersaing dengan orang lain yang melalui beberapa proses lah. Tapi anda telah berunding dengan pegawai yang menguruskan projek tersebut dengan anda memberikan suapan ataupun hadiah seperti duit dan sebagainya lah. Itu dah maknanya anda telah merasuah pegawai tersebut. Dengan harapan apabila anda memberi suapan kepada pegawai tersebut memberikan projek tersebut kepada anda tanpa perlu bersaing dengan orang lain. Tak perlu melalui tender dan sebagainya. Di situ yang pertama anda telah memberi rasuah, dan yang kedua anda telah membatalkan hak orang lain. Yang mana orang lain juga ada hak di situ untuk mendapatkan projek tersebut, tapi anda telah pun merasuah pegawai yang menguruskan projek tersebut dan anda telah mendapatkan projek tersebut dengan cara yang haram. Kamu semua tahu tak apa kesan-kesan rasuah ni? Ni saya nak jelaskan kesan-kesan rasuah terhadap individu, organisasi dan juga keselamatan negara. Kesan yang pertama terhadap individu ialah individu yang didapati bersalah akan dipenjarakan dan didenda. Seterusnya, reputasi beliau juga akan jatuh merudum dan dipandang hina oleh masyarakat. Seterusnya, beliau akan hilang kepercayaan oleh orang lain dan hidup dalam keadaan yang tertekan. Yang kedua ialah kesan kepada organisasi. Perkhidmatan yang diberikan adalah tidak cekap, wujudnya ketidakadilan dalam perkhidmatan. Organisasi tersebut akan kehilangan pelanggan ataupun hilang kepercayaan oleh orang awam. Hal ini akan menjejaskan lagi imej organisasi tersebut. Dan yang ketiga ialah kesan kepada keselamatan negara. Kegiatan penyeludupan bahan senjata api, dadah, judi dan pelacuran akan berlaku. Kegiatan jenayah juga akan dapat dilindungi. Bangunan dan infrastruktur yang tidak bermutu dan berbahaya akan dapat dihasilkan. Dan akhir sekali akan berlakunya pergolakan dan rusuhan akibat rakyat tidak berpuas hati dengan kerajaan. Saya akan membincangkan tentang punca rasuah, antaranya ialah akibat arus modernisasi. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh, pengaliran wang juga meningkat, golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengauk keuntungan sebanyak-banyaknya. Perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba mendapatkan tender. Rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender, mempercepatkan bayaran, melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya. Yang kedua, kurangnya didikan agama dan moral. Semua agama di dunia menyeru perkara yang sama, iaitu mementingkan kebaikan dan melarang kemudaratan. Didikan agama dan moral merupakan pedoman dan panduan kita semasa menempuh belantara kehidupan. Namun demikian, seorang yang tidak mempunyai iman yang kuat mudah terpengaruh dengan dunia hedonistik yang mementingkan aspek kebendaan semata-mata. Mereka akan leka mengejar kejayaan dan mudah terjerumus ke dalam lembah kejahatan yang mengambil rasuah untuk memenuhi fatamorgana diri sendiri. Rasuah, walau apapun jua definisi dan pengertian yang diberikan oleh berbagai pihak, namun ianya tetap salah.
Sebagai negara yang berlandaskan agama Islam, kita hendaklah memikul tanggungjawab untuk memerangi gejala ini. Jadi, kita hendaklah meningkatkan nilai-nilai murni dalam diri supaya tidak mudah terjerumus dalam gejala rasuah. Akhir kata, jika kita sepakat, tiada sebab kita akan gagal bersama membangunkan negara dengan memerangi gejala rasuah.